Assalamualaikum dan hello Zais Stream. So anda bersama dengan saya sekali lagi, Zairul Asmawi aka Bro Zais, membincangkan tentang hal-hal pemotoran khusus untuk anda. So topik kita kali ini adalah berkaitan tentang sejarah pembangunan modifikasi khusus model Honda Wave 125. Hello. Okay guys, hello. So, suka tonton video-video Zais Stream di YouTube, tapi sayangnya data tak cukup. Terpaksa catu data hanya sebab nak tengok video-video dari Zais Stream untuk keesokan harinya. So, tak perlu risau. Sekarang ni RM10 je korang dah boleh dapat SIM card yang mana 89GB data. 89GB data macam mana? Khas untuk kegunaan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Netflix. 64GB. Banyak betul. 64GB untuk YouTube sahaja. Valid 32 hari. Prepaid, bukan postpaid. So, tak ada nak cakap banyak lah. Kepada yang nak, link ada di description dan juga komen yang paling atas. Baik, sebelum saya mulakan topik sejarah pembangunan Honda Wave 125 dekat dalam Malaysia ni, saya nak sertakan satu tips yang mana saya rasa tips ni akan berguna kepada semua orang. Okey, sebelum ni biasa tak orang bagi nasihat, seboleh-bolehnya kita kena ada buat saving at least 6 bulan gaji. Okey, so masa bila nak guna 6 bulan gaji tu? Okey, kalau korang tengok tempoh PKP sekarang, tempoh yang tak dijangka betul. Inilah timing saving 6 bulan korang tu akan sangat-sangat berguna. Sangat-sangat berguna. So that's why kalau dapat gaji, katalah bulanan 1000, jangan habiskan 1000 tu habis. Okey, katalah perbelanjaan harian, bulanan habis dalam 800. Ada baki 200 lagi. Simpan. Jangan 200 tu ambil fikir apa benda nak tukar dekat motor ni supaya duit ni habis, motor ni mantap. Jangan fikir macam tu. Seelok-eloknya kena ada saving at least 6 bulan gaji. Ataupun katalah dah tak boleh nak tahan nafsu lah, tak mampulah nak tahan 6 bulan gaji ni, nak modify motor ni, tak boleh nak kalah dengan perasaan, kalah dengan nafsu. Okey, at least macam ni. Katalah dalam sebulan untuk korang survive berapa ratus ringgit diperlukan. Kalau korang perlukan RM2,000 untuk survive, RM2,000 lah untuk sebulan. Okey, so katalah gaji RM1,000, tapi untuk survive sebulan hanya memerlukan RM600 sahaja. So 600 tu simpan untuk 6 bulan. So ada nilai RM600 darat 6 bulan bersamaan dengan RM3,600 dalam saving, dalam account saving. So at least kalau berlakulah keadaan-keadaan yang macam sekarang, tak boleh bekerja, limit, ataupun ada musibah-musibah yang tak dijangka, at least korang tak perlu menyusahkan orang. Sebab apa? Still boleh bayar komitmen, keperluan hidup. Sebab apa? Simpanan 6 bulan survive dah ada. Tapi kalau dah ada survive 6 bulan, upgrade lah kepada 6 bulan gaji. Okey, so dah selesai topik pasal tips kewangan tadi kan. Okey, kita further pasal sejarah pembangunan modifikasi khusus Honda Wave 125. So saya tak tahu topik ni menarik ataupun tidak pada anda. So kalau korang rasa topik ni menarik dan korang nak tengok untuk model-model yang lain juga tentang sejarah modifikasi khusus dekat dalam Malaysia, boleh sharekan model apa yang korang nak dengar dekat ruang komen. Okey, so saya nak cerita pasal Honda Wave 125 lah. Sebab apa? Model ni kita tengok dulu tak famous langsung. Saya pun tak tahulah macam mana tiba-tiba dia boleh jadi famous. Tapi bila kita tengok balik kan dia punya timeline, kita nampak masa bila dia bangkit, masa bila potensi tu mula dilihat. Sedangkan satu masa dulu ada yang pernah beranggapan Honda Wave 125 ni adalah model yang orang kata tipu. Sebab apa? Dia kata enjin 125 tapi body macam 100cc, dia orang kata. Ni enjin 100cc ni, stiker tipu. So bayangkan ada yang keluar macam sampai tahap macam tu. Kita tak salahkan sesiapa.
Sebab apa? Dah menjadi kebiasaan. Dan waktu tu enjin 125cc ni sangat-sangat besar. Sejarahnya bermula lingkungan pada tahun 2004, yang mana pada ketika itu Yamaha Legenda dah ada, Legenda SRL 110. Lepas tu keluar yang mata burung hantu. Okey, so bila keluar yang mata burung hantu ni, ramai yang kata, oh, Yamaha Legenda ni antara motosikal keluaran Yamaha 4 lejang yang laju, yang mana dia punya top speed standard boleh dapat 140 meter, boleh fight dengan Yamaha SS. Okey, pada ketika itu kita tengok seseran 100cc yang paling power EX5 lah. Mana Yamaha, bukan Yamaha, di manakah Honda Wave 125 pada ketika tu? Waktu tu dah ada tapi tak famous langsung. Kalau orang pergi kedai, katalah ada satu buyer dia nak beli motosikal dekat kedai motor, tak pilih Honda Wave 125 ni sebab apa? Dia orang kata body tak apa cantik lah, strike tak apa cantik lah, ataupun dia orang kata Honda baik beli EX5. Buat apa beli Honda Wave 125 yang entah-entah enjin 100cc je, body pun tak mudah sabah. Dia orang kata body macam ni, enjin 125. Waktu tu enjin 125 masih terlampau besar. Okey, 125Z dah ada ketika tu Okey, selepas itu lingkungan pada tahun 2008. 2008. Okey, sebelum saya further 2008, saya ingatkan satu kisah yang mana pada tahun 2004 tu lebih kurang kan, dalam orang tak percaya Honda Wave 125 ni power. Tiba-tiba keluar satu kes yang mana Honda Wave 125 ni dia punya performance lagi mantap daripada Yamaha SS. Waktu tu benchmark tu stroke Yamaha SS lah. Sebab apa? Bukan semua orang mampu angkat Yamaha 125Z pada ketika tu. Suzuki RGV 120 pun antara model yang waktu tu dia dah mula rare. Dah tak ramai yang pakai. Ada yang pakai tapi Suzuki RGV tak ramai yang pakai. Mungkin faktor harga lah sedikit mahal. Lagipun dia 6 speed. So, Honda Wave 125 ni dia boleh gigit dan boleh pintas Yamaha SS 110. SS2 pun kena waktu tu. So, waktu tu orang mula fikir Honda Wave ni body tak apa cantik. Sebenarnya sebab tak minat. Itu yang jadi tak cantik tu. Cuba kalau minat, cantik Honda Wave tu. Strike dia pun orang kata macam tak biasa lah. Sebab dah terbiasa ketika tu motosikal dalam Malaysia ni kalau 4 stroke ialah Honda EX5. Kalau yang laju sikit 2 lejang lah SS ataupun RG. Ataupun 125Z, itu golongan bangsawan je boleh beli pada ketika itu. So, pada tahun 2008 yang mana saya tengok pada ketika itu Honda Wave 125 telah pun ada yang mula modified. Pada ketika itu satu kejohanan perlombaan sprint test drag race 201 meter diadakan. Okey, so banyak tim yang keluar, antaranya ada yang keluar Honda EX5. Sebab Honda EX5 ni daripada dulu sampai ke sekarang dialah model yang paling senang nak modify dan orang kata spare part pun paling tak susah nak cari. So, yang kedua adalah Yamaha Legenda. Jarang-jarang orang modify Yamaha Legenda 110, tapi saya tengok kawan saya ni dia keluar Yamaha Legenda untuk dilumbakan. Okey, seterusnya adalah Modena Screech. Modena Screech semua orang tahu, Screech 110 enjin dia adalah enjin Kawasaki EN. Okey, pada ketika tu saya tengok ada beberapa tim daripada negara Gajah Putih, negara Thailand yang menggunakan model Screech, dan dalam perlumbaan tu memang Screech tu yang menang. Dan dalam perlumbaan tu juga saya tengok ada sebiji Honda Wave 125. So sempatlah sembang-sembang dengan owner motor ni, motor apa? Honda Wave 125 dia kata. Waktu tu skeptical, saya sendiri pun fikir Wave 125 orang tak modified lah. Orang tak modified. Tapi saya tengok bengkel tu je yang mula modified Honda Wave 125. Dan performance memang mantap lah. Sebab apa? Standard, orang kata base mode dia datang dengan CC 125. Nilai stroke panjang. So besarkan nilai, orang kata lebar piston pun dah cukup sedap dah. Honda Wave 125 tu panjangkan lagi stroke, lagi best lah, of course. So pada tahun 2008 tu, itulah tahun yang orang kata pertama saya tengok Honda Wave 125 telah pun dimodified. Ok, so sedikit disclaimer, sejarah yang saya ceritakan ni adalah sejarah yang saya nampak depan mata. Ok, so kalau anda ada di kalangan viewer saya sekarang yang sedang menonton, anda adalah golongan-golongan yang lebih otai daripada saya, sejarah yang anda nampak akan lebih
extra, beyond lah. Sebab apa? Sejarah yang terdahulu korang dah rasa. So timeline akan lebih panjang dan lebih menarik lah perjalanan cerita dia. Okey, tapi setakat apa yang saya lalui, inilah dia. Pada tahun 2004, lepas tu 2008. So seterusnya, pada tahun 2014, yang mana ini adalah tahun bermulanya trend motosikal kelas 150cc dan ke bawah menggunakan highway sebagai tempat dia orang berseronok. Sebelum ni tak ada perlumbaan, orang kata, bukan perlumbaan lah, sebelum ni tak ada lah orang kata ride long distance lock throttle. Dimulakan oleh Kawasaki RR dan difollow oleh Yamaha TZM dan juga RSZ. Okey, so pada ketika tu satu-satu je model 4 lejang yang boleh memberikan saingan untuk long distance lock throttle adalah LC135. Betul, LC135 antara motosikal yang terawal kategori 4 lejang yang dapat memecah monopoli kategori 2 stroke untuk kategori highway. Okey, so perlumbaan dekat highway adalah sangat-sangat salah. So sampai ke hari ni pun ianya dilarang. So jangan sesekali korang berlumba dekat atas highway. Okey. So untuk orang kata long distance, LC135 motosikal 4 lejang paling awal yang mula memecah dominasi 2 lejang. Okey. Selepas pada itu, secara tiba-tiba sebiji Honda Wave dikabarkan dapat menapau kebanyakan Kawasaki RR yang ada dalam perjalanan yang agak jauh, konvoi jarak jauh. Okey, so lepas tu viral. Diorang kata apa? RR beli mahal-mahal, Honda Wave 125 je boleh tapau semua lauk. Okey, so itulah orang kata benda yang diviralkan. Dan cerita ni jadi makin sedap bila dari mulut ke mulut ditambah bermacam-macam perencah, tambah lada hitam, tambah sikit orang kata cilibu. Cerita yang basic jadi cerita yang sangat kompleks. Biasalah, mulut manusia tak boleh kontrol. So tapi Honda Wave tu memang wujud lah. Sampai waktu tu agak tegang lah suasana. Dia orang kata, hai, kau Honda Wave je kot, CC 125. Yang kau gigit tu RR standard, motor kau dah modified tahap mega. So tak pelik lah, benda tu logik. Okey, so itu pada tahun 2014. Dan selepas tahun 2014 tu kita tengok pengguna-pengguna Honda Wave ni dah mula naik. Tapi sedikit tenggelam lah kalau compare dengan LC135. LC135 of course lah, dia punya pengguna lagi ramai, lagi menyerlah. Dan dalam perlumbaan drag sekalipun, LC135 ni adalah motosikal favorite untuk kategori 4 stroke. Honda Wave ada juga, tapi tak sebanyak LC135. Sebab apa? Wave dia 2 valve, LC dia 4 valve. So sekarang lingkungan tahun 2019 membawa tahun 2020, motosikal kategori 4 lejang yang ada 4 valve dah ada banyak. So yang pertama Suzuki Belang dah ada, yang kedua Honda RS dah ada, yang ketiga Benelli RFS dah ada, yang keempat SYM 185 pun dah ada, dan yang kelima yang paling unggul of course lah Yamaha Y-Suku Y15ZR. R15 tak kira kan, sebab model ni tak ramai sangat yang modified. Ok, so pada musim yang sekarang ni, zaman yang orang kata paling latest lah, current year 2020, Honda Wave telah pun melalui fasa modifikasi yang agak panjang. Dan tak pelik kalau sekarang ni motosikal Honda Wave mantap. Ok, kalau kita tengok dekat dalam Malaysia, tahap modifikasi yang paling ekstrim lingkungan 80 plus, size piston, tak dikira nilai stroke. So senang kata, berapa cc Honda Wave yang sekarang kalau dah modified untuk spec long distance 250cc membawa 300 dan masih mengekalkan ciri-ciri blok baring. Tak adanya nak pakai body wave, pakai engine RS, belum lagi. Kalau dekat negara-negara lain macam Thailand, Vietnam, benda tu dah biasa. Sebab apa? Dekat sana diorang instead of ada Honda Wave 125, diorang ada Sonic. Sonic tak masuk dalam Malaysia.
Dan antara motosikal yang ciri-ciri persis Honda Sonic yang paling awal masuk dalam Malaysia adalah Honda RS. Tapi Honda RS ni of course lah memerlukan kos modifikasi yang lebih besar, memenangkan enjin dia ada running coolant dan sebagainya. Head dia pun ada 4 valve. So Honda Wave masih lagi model keluaran Honda yang terkuat untuk dimodifikasi dan kosnya sedikit lebih murah berbanding dengan motosikal Honda yang lain. So dekat negara lain, Vietnam kita tengok dengan saiz piston mencapai 96. Ini pada tahun 2020. Dan ada yang tulis dekat ruang komen hari tu, bang, kalau tahun 2025 Honda Wave mungkin dah terbang. So logik. Logik sebab macam-macam boleh terjadi. Sebab apa? Modifikasi ni dia bukan semakin backward, dia semakin ke hadapan. Semakin ke hadapan, semakin maju. Okey, so sekian video untuk kali ini. Kalau korang tanya setakat mana bang perkembangan modifikasi, perjalanan modifikasi R&D yang dihasilkan, yang diusahakan oleh tuner-tuner dekat dalam Malaysia pada Honda Wave 125 ni, jawapannya siapa yang tentukan? Anda sebagai pengguna yang tentukan. Okay, so guys sekalian, halo. Rasa terus nak menonton video-video yang ada di Zai Stream, boleh tengok dekat bahagian tepi ni ada dalam 2-3 video yang boleh korang tonton. Klik dan terus layan video-video yang ada. Bye bye.